pihak kata boleh, ada pihak kata tak boleh. Apa dia? Tentang penamatan jawatan Ketua Polis Negara. Habis kontrak ke, tak habis kontrak ke, darurat ke, tak darurat ke, adakah Seksyen 15 Akta Polis 1967 itu? Ya. Ramai yang nak tahu tentang Seksyen 15 Akta Polis 1967. Sebenarnya daripada amatan saya, isu Seksyen 15 ni telah pun diwar-warkan, tersebar luas di media massa sejak hampir sebulan yang lalu. Bukan baru-baru ini. Betul. Dan pada masa itu juga ada ramai rakan-rakan kita yang telah hantar mesej kat saya dan bertanyakan, betul ke tuan Seksyen 15 ni tak benarkan Hamid Badur berhenti semasa darurat? Dan saya telah menjawab dengan ringkas di dalam WhatsApp. Tapi memang saya tidak pada masa itu mengambil perkara itu sebagai perkara yang perlu ditekankan. Tapi manakala benda ini masih lagi dibangkitkan, dan benda ni adalah isu peruntukan perundangan. Seksyen 15 ni adalah peruntukan Akta Polis 1967. Jadi saya wajib untuk memberi satu penerangan perundangan apakah dia Seksyen 15 ini. Dan amat saya terkejut apabila saya baca dalam media massa sejak beberapa hari ini, terdapat pandangan perundangan oleh beberapa peguam. Ya. Yang mengatakan kononnya Seksyen 15 ini terpakai, termasuk peguam pejuang. Dan saya dengan rendah diri menyatakan itu adalah satu interpretasi yang salah. Seksyen 15 Akta Polis tidak terpakai kepada isu Hamid Badur. Biar saya jelaskan. Seksyen 15 ini diwujudkan dalam Akta Polis. Dia berbunyi macam ni. Tiada seorang pun pegawai polis boleh bersara atau meletak jawatan daripada pasukan dalam masa perang, bukan sekarang ni bukan perang, atau semasa pengisytiharan darurat masih berkuat kuasa, iaitu sekarang. Sejak 11 Januari 2022 memang kita berada dalam darurat. Tapi tiada seorang pegawai polis pun yang boleh bersara atau meletak jawatan. Now kita kena faham, pada masa tahun 67 ni, sistem pelantikan pegawai polis adalah tertakluk pada masa itu sebagai pengkhidmat di bawah Perkhidmatan Jabatan Awam. Ya. Okay. Tidak ada pada masa itu. Jarang-jarang sekali digunakan sistem pelantikan kontrak. Kontrak, ya. Jadi Akta Polis ini digubal berpandukan kepada keadaan pada masa itu. Iaitu seorang pegawai polis yang kalau dia dah penat, dia mungkin dah tak larat nak jadi pegawai polis, dia mungkin nak buat perkara lain seperti nak bercucuk tanam, ataupun dia nak meniaga, ataupun nak rehat di rumah, jadi suri rumah di rumah. Okay? Maka dia nak letak jawatan. Kalau benda tu ada perang atau darurat, dan kalau dia dibenarkan letak jawatan pada masa itu atas pilihan dia, maka mungkin akan menggugat keanggotaan. Siapa nak masuk jadi anggota polis, macam mana nak buat training semasa perang, semasa darurat. Itu sebab dimasukkan benda tu. Begitu juga dengan kalau dah sampai umur bersara. Kalau dibiarkan bersara, umur bersara sampai di bawah JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam, maka macam mana kita nak dapat anggota baru? Yang bersara ada banyak. Jadi kita hentikan secara darurat tu, disebabkan perang atau darurat, kita hentikan persaraan. Melainkan dibenarkan oleh Ketua Polis Negara. Itu syarat dia. Dengan syarat bahawa seorang pegawai polis boleh bersara atau dibenarkan meletak jawatan jika disyorkan sedemikian oleh Ketua Polis Negara. Jadi Ketua Polis Negara kena setuju. Now, Ketua Polis Negara kita Hamid Badur tidak tertakluk kepada peruntukan ini. Itu nombor satu. Sebab ini adalah untuk yang lain. Dengar betul-betul tuan-tuan ya. Okey. Untuk yang lain selain daripada Ketua Polis Negara Seksyen 15 terpakai. Itu pun kalau mereka berkhidmat di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam, bukan di bawah kontrak. Dan yang kedua yang lebih penting bagi saya, Hamid Badur telah bersara sebelum pilihan raya PRU 14 2018. dan dia dilantik sebagai Ketua Polis Negara atas kontrak. Kontrak mempunyai tempoh. Dan tempoh lantikan dia tamat pada hari esok, Isnin, 3 hari bulan Mei 2021. Jadi ini bukan soal dia sendiri nak bersara. Tempoh kontrak mati. Ini bukan soal dia letak jabatan. Kontrak dia dah tamat. Ini bukan isu tentang kerajaan buang dia. Tidak.
kontrak ni tidak wujud pada masa gubalan 1967. Dari segi undang-undang, bila kita tafsir section-section tertentu, perkataan-perkataan tertentu, kita kena baca seadanya. Kita tidak boleh baca dengan emosi. Betul. Dan pahaman politik. Jadi Seksyen 15 malang sekali dalam pahaman saya tidak terpakai kepada Hamid Badur. Ini tidak bermakna saya setuju Hamid Badur sepatutnya dibiarkan tamat kontrak. Sebab saya dah sentuh benda tu sebelum ini dalam program terdahulu. Betul. Disebabkan perkara-perkara lain yang muncul, saya telah syorkan kerajaan patut lanjutkan tempoh kontrak. Bukan disebab Seksyen 15, tidak. Betul. Disebab keperluan permasalahan dalam sistem politik. Itu isu lain. Itu isu yang tidak ada kaitan dengan Seksyen 15. Dan akhir sekali, jika punlah orang kata ini pendapat je, memang betul pendapat perundangan. Tapi siapa yang boleh bawa putusan? Mahkamah. Siapa yang boleh bawa isu Seksyen 15 ni kepada mahkamah berkaitan isu Hamid Badur? Cuma Hamid Badur. Tapi kan Hamid Badur telah dengan jelas menyatakan sejak lama dulu dan diulangi pada hari Jumaat, dia tidak berminat untuk terus. Jadi dia tak akan bawa ke mahkamah. Jadi perkara ini tidak akan diputuskan di mahkamah. Orang lain tak boleh pandai-pandai bawa bagi pihak Hamid Badur. Mahkamah akan kata, Hamid Badur tak nak continue. Yang awak gatai buat apa? Awak ada locus ke? Jadi mahkamah tidak akan membuat keputusan yang tidak mempunyai nilai perundangan, cuma akademik. Jadi kita sebagai pegawai undang-undang yang juga dari segi konsep luas merupakan pegawai mahkamah, perlu memberi tafsiran betul kepada provisi atau peruntukan perundangan atau perlembagaan. Kita tak boleh semena-mena kata, oh ada Seksyen 15, ada cakap darurat jadi tak boleh. Tak, baca dulu. Dia cuma kalau dah tiba masa bersara, tak boleh bersara. Tapi Hamid Badur bukan bersara. Kalau dia nak letak jawatan, tak boleh letak jawatan. Tapi Hamid Badur bukan letak jawatan. Kontrak yang tidak wujud di bawah Seksyen 15 ni datang ataupun tabat tempohnya. Bukan pilihan Hamid Badur, bukan pilihan kerajaan. Tapi kerajaan boleh jika dia nak lanjutkan. Bukan sebab Seksyen 15, atas sebab-sebab lain. Saya harap saya telah huraikan perkara ini. Jadi saya tak setuju dengan pandangan peguam-peguam yang mengatakan bahawa kerajaan salah untuk membiarkan Hamid Badur tamat tempohnya kontrak disebabkan Seksyen 15. Seksyen 15 tidak terpakai. Saya minta maaf. Ya, saya tak perlu minta maaf, tapi saya minta maaf sebab pandangan saya ni berbeza dengan pandangan-pandangan yang mengikut tafsiran politik ataupun emosi. Okey. Apakah kita cakap pasal, ataupun saya telah syorkan dulu dan tadi saya sentuh, bahawa walaupun Seksyen 15 tak terpakai, dalam hal keadaan negara sekarang ni, permasalahan yang telah kita dengar selama tempoh sekurang-kurangnya 2 bulan ni, kenapa Ketua Polis Negara patut dilanjutkan? Jawapannya cukup mudah. Pada pertengahan bulan Mac 2021, Hamid Badur telah bangkitkan permasalahan tentang kartel polis. Ya, kartel. Secara ringkas, dia mengatakan ada kartel yang bersekongkol membuat kejahatan dengan pihak-pihak penjahat. Ya, mereka mengambil rasuah dan sebagainya dan memburukkan nama dia dan PDRM. Dia juga mengatakan ada antara mereka menyalahgunakan kedudukan untuk kepentingan peribadi ataupun pegawai-pegawai lain yang telah bersarak. Dan ini juga merosakkan nama baik dia dan PDRM. Dia juga mengatakan antara mereka bersekongkol, berklik-klik, berkartel-kartel untuk menaikkan pegawai-pegawai mereka memegang jawatan-jawatan tinggi. Jadi ini semua adalah punca yang akan menjadi racun dan nanah kepada sistem tadbir urus polis, iaitu sistem keselamatan. Dan integriti polis perlu dipelihara daripada perkara-perkara ini. Pada masa itu dan seminggu 2 selepas itu, Hamid Badur telah mengatakan dia sedang berusaha untuk menyelesaikan perkara ini. Ya, dan oleh kerana perkara ini masih dalam penyelesaian, masih dalam siasatan, ya, maka saya syorkan dan kita wajib syorkan sebagai sokongan untuk pembersihan bahawa pegawai tertinggi ini dikekalkan untuk melihat perkara ini selesai dulu. Selagi perkara ini kartel tak selesai, macam mana kita nak yakin bahawa sesiapa saja, bukan soal Tuan Akhil Sani, tidak, tapi selepas Tuan Akhil Sani jadi Ketua Polis Negara, mesti ada orang lain akan ganti jawatan dia, timbalan dan sebagainya. Sesiapa saja yang silih mengganti jabatan masing-masing ini. Macam mana kita nak yakinkan mereka ni tidak terlibat dalam kartel?
Mereka antaranya. Macam mana kita nak tahu? Sebab di tahap ini, seadilnya nama mereka tidak boleh didedah. Betul. Memang saya setuju. Dari segi kedaulatan undang-undang, nama mereka tidak boleh didedah. Sebab kita belum selesai siasatan. Kalau siasatan menunjukkan Mr. A, Encik B, Tuan C adalah mereka yang terlibat dalam kartel, barulah tindakan diambil dan nama mereka didedah. Selagi itu, kita tak boleh dedah nama, tapi pada masa yang sama, bolehkah kita mengambil risiko untuk menaikkan pangkat mana-mana daripada mereka yang mungkin terlibat? Oleh sebab itulah, tidak terlewat lagi ya. Esok, iaitu 12.30 malam, masih mempunyai 1 jam setengah lagi. Saya sarankan kepada kebijaksanaan Hemah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk terus bergegas ke Istana Negara, memaklumkan kepada Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong bahawa dalam keadaan yang wujud sekarang, sebaiknya walaupun kontrak Tan Sri Hamid Bado akan tamat ataupun sudah tamat pada 12.30 malam nanti, kerajaan mencadangkan, Perdana Menteri mencadangkan untuk dilanjutkan tempoh sekurang-kurangnya 6 bulan dahulu. Bukan untuk kepentingan Hamid Bado, walaupun Hamid Bado mungkin tak nak, tapi saya percaya demi kepentingan negara, pegawai seperti Hamid Bado akan mengambil tanggungjawab untuk menyelia tempoh 6 bulan lagi. Sebab we cannot take the risk. Saya setuju. Jadi bukan soal dah diumumkan, minta maaf, KPN yang dicadangkan baru, Tuan Akril Sani, bukan soal individu awak, tidak. Saya tidak ada apa-apa isu peribadi atau kepentingan berkaitan. In fact, saya percaya daripada apa yang dinyatakan oleh Tan Sri Hamid Bado dalam ucapan beliau, Akril Sani adalah antara calon terbaik. Tapi kita khawatir yang lain yang akan naik mengisi jawatan-jawatan kosong. So, sabar dulu. Biarlah perkara ini dikendalikan dengan baik. Dan saya harap kalau perkara ini disampaikan, dan saya warkan semua yang berada di luar yang menonton ni untuk sampaikan kepada pengetahuan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan terus ke istana kalau boleh, supaya Agong dapat melihat perkara ini dan mengetahui tanggungjawab beliau. Sebab di bawah seksyen atau minta maaf perkara 150 pasal 4 dan 5, Agong, Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong yang menentukan pelantikan. Dan pelantikan Akril Sani mungkin boleh tangguhkan untuk 3 bulan lagi. Saya tahu tempohnya sampai Oktober, tangguhkan 3 bulan dulu. Biar Hamid Bado teruskan untuk selesaikan isu kartel. Itu poin dia. Isu kartel yang wajib diselesaikan. Soal berkaitan dengan permasalahan Hamid Bado lawan Hamzah Zainuddin, itu kategori kedua yang perlu diselesaikan oleh beberapa pihak, termasuk Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong dan juga Perdana Menteri yang bertanggungjawab. Okey.